Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir saya nak pesan, karena orang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut tentang sesuatu tersebut. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang suka dengan sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Maka orang yang cintakan Rasul akan banyak menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita telah memberikan satu ubat yang paling besar untuk kita elakkan diri kita daripada cabaran yang besar pada akhir zaman ini. Jadi saya tak tinggal tuan-tuan dengan tajuk ni. Nah, tuan-tuan kata saya lari tajuk pula, tak lari tajuk ni. Duk ikut tajuk daripada awal lagi, habis. Halah ni saya bagi ubat dia. Apa ubat yang ditinggalkan oleh Rasul untuk kita selamatkan diri kita dengan cabaran akhir zaman ni? Ubat dia apa dia? Ubat dia adalah dengan cara kita membanyakkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat kepada Nabi. Dan ini ramai orang pandang ringan. Dia kata takkan nak salawat saja. Kalau salawat saja, minyak turun ke? Nah, selawat saja minyak turun. Korang turunlah hang punya nafsu. Tuan-tuan, banyakkan selawat kepada Nabi. Jadi adakan majlis kadang-kadang dalam keluarga kita selawat. Ingatkan anak kita dengan selawat. Ceritakan mereka tentang kelebihan selawat. Jadi kena buat macam tu. Ada seorang lelaki yang mana setiap hari diceritakan dalam hadis saya. Lah san habis dah tak habis. Habis dah. Tuan-tuan jangan bimbang. Saya pun lapar ni. Nah. Ada satu cerita Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu, waktu ketika mana selesai beliau tawaf, beliau bersandar di tiang dalam Masjidil Haram menghadap ke arah Kaabah. Karena melihat Kaabah adalah ibadah. Ketika dia tengok Kaabah, dia nampak seorang lelaki sedang bertawaf. Yang mana lelaki ni mengangkat kaki, letak. Lambat jalan dia. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak terus pergi kepada lelaki tersebut dan tanya kepada dia, apa yang sebabkan kamu jalan lambat ni? Waktu tawaf ni jalan lambat betul? Nah, dahlah tujuh pusingan, kamu jalan lambat pula. Kata dia, saya berselawat kepada Nabi dengan setiap langkahan kaki saya. Setiap langkah saya berselawat kepada Nabi. Dia kata, apa yang menyebabkan kamu buat macam tu? Maka lelaki ni pun cerita. Dia kata, wahai tuan, dulu saya dalam perjalanan bersama dengan ayah saya. Saya dalam perjalanan untuk menunaikan haji. Sampai di pertengahan jalan, kami datang naik kapal laut. Sampai di pertengahan jalan kami berhenti berehat. Ayah saya jatuh sakit dan dia dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala pada malam tersebut. Yang lebih menyedihkan saya, ayah saya bertukar kulitnya menjadi gelap yang segelap-gelapnya. Jadi kulit yang gelap yang menunjukkan bahawa dia ini adalah orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tuan-tuan, orang yang kalaupun kulitnya gelap tetapi dia ni lazimi salawat dan juga kulit dia selalu dibasahkan dengan wuduk dan sebagainya, wajahnya ada nur. Lepas tu kita boleh bezakan muka orang yang Islam yang bukan Islam. Tengok dengan haja nampak riak wajah dia tahu dah, kata ni Muslim. Yang ni bukan Islam. Hanya kerana apa? Kerana wuduk. Kerana nur yang ada di wajah tersebut. Jadi tuan-tuan, waktu ketika kata lelaki ni, ketika ayah saya malam tersebut bertukar wajahnya segelap-gelapnya, dan saya tahu kata ayah saya su'ul khatimah, buruk kematiannya. Saya menangis sepanjang malam tersebut di sisi ayah saya, kerana saya bimbang bagaimana nak jawab esok dengan kawan-kawan yang lain yang bersama dengan kami dalam rombongan. Pada malam tersebut, waktu ketika saya sedang menangis, saya tidur, mimpi saya bertemu dengan seorang lelaki yang kulitnya putih kemerah-merahan, memakai pakaian yang segak putih, memakai serban, masuk ke dalam kemah kami, dan kemudian lelaki tersebut menyapu badan ayah saya sehingga bertukar ayah saya menjadi dengan wajah yang sangat cantik dan bercahaya. Saya sangat gembira. Saya kemudian terus pegang kain jubah lelaki tersebut dan saya tanya kepada dia, billahi, demi Allah, tolong bagi tahu kepada saya, siapa kamu? Maka kata lelaki tersebut, kamu tak kenal saya? Kata saya tidak kenal. Ana Rasulullah, kata dia. Saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada ayah kamu pada malam ini untuk memberi syafaat kepada dia. Ya, ayah kamu banyak melakukan kejahatan. Ayah kamu buat silap yang banyak. Tapi ada satu benda yang dia tidak pernah tinggal. Dia tidak pernah tinggal sebelum tidur berselawat kepada aku. Maka disebabkan tu, hari ini saya datang untuk memberi syafaat kepada dia sebelum di akhirat nanti, insya-Allah. Kata lelaki tersebut, mulai malam tersebut saya berjanji, setiap langkah kaki saya tidak akan letakkan melainkan saya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya langkah, saya akan selawat kepada Nabi. Saya tak akan basahkan mulut saya melainkan dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada seorang ulama mengatakan bahawa kalaulah seorang mengetahui apa yang ada dalam salawat,
maka selepas solat 5 waktu, dia tidak akan lakukan perkara yang lain melainkan berselawat kepada Nabi SAW. Dia tidak akan buat benda lain melainkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, lazimi salawat. Lazimilah salawat. Karena Nabi kita menyebut dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kita mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah berselawat kepadanya 10 kali. Tuan. Dan kata Nabi, man shalla alayya ashran, siapa yang berselawat kepada aku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali, 100 kali. Dan kata Nabi lagi, man shalla alayya mi'atan, sallallahu alaihi alfa. Siapa yang berselawat kepada aku sehari 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1000 kali. Dan kata Nabi SAW dalam hadis, man shalla alayya alfan fi kulli yawmin, fi kulli yawmin alfa marrah, siapa yang berselawat kepada aku 1000 kali sehari, zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Masya Allah. Akan berlaga bahunya dengan bahuku di depan pintu syurga Allah Ta'ala. Maknanya apa dia? Orang yang lazim selawat sehari 1000 kali, dia akan masuk syurga dengan Nabi SAW. Belaga bahu dia dengan Nabi SAW. Dalam hadis Nabi kata, man shalla alayya alfan fi kulli yawmin alfa marrah, siapa yang berselawat kepada aku sehari 1000 kali, harramallahu jasadahu 'alan nar, Allah mengharamkan jasad dia daripada api neraka Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang selawat 1000 kali sehari, dia ni bukan ahli neraka dah tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman. Khitab ini, seruan ini kepada orang yang beriman. Maknanya yang berselawat ini confirm beriman kepada Allah. Takkan selawat seorang tadi kepada Nabi melainkan dia ni orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan beriman ke tidak dengan Allah, hal itu selawat ke tidak dengan Nabi. Kalau tak selawat pun orang kita selawat juga dalam semayang. Alhamdulillah, ada juga semayang tan tahiyat wajib selawat. Tak selawat tak sah semayang kita. Nak jadikan kita ni beriman kepada Allah. Bagaimana dengan yang tak semayang? Tak semayang dengan tinggal selawat. Weh, tak semayang dengan tinggal selawat. Habis tu tak semayang, insya-Allah dia akan semayang lepas tu. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun, mohon maaf kerana panjang bicara saya pada malam ni. Moga-moga tuan-tuan semua dapat mengambil manfaat. Dan yang paling utama pada malam ni, kita balik jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.